السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Alhamdulillah, syukur kita dapat sambung balik bacaan hadis yang ke-30, muka surat 155. Minggu lepas hadis 29, muka surat 154. Sambungan dia hadis berikutnya hadis 30, muka surat 155. An Aisyah radhiyallahu anha wa an abiha qalat qultu ya Rasulullah dharariyul mu'minin faqal hum min abaihim فقلت يا رسول الله بلا عمل قال الله أعلم بما كانوا عاملين قلت يا رسول الله فذراري المشركين قال من آبائهم قلت بلا عمل قال Allahu a'lamu bima kanu 'amilin. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud. Kita tengok terjemahannya dan saya akan huraikan, dan saya melihat penulis juga menghuraikan dengan begitu baik. Kita boleh baca sama-sama insya-Allah. Daripada Aisyah radhiyallahu anha katanya, saya bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, hadirin mukminin, kalau kita lihat hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai kepada kita melalui jalan sahabat-sahabat Nabi, termasuk isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu antara jasa besar yang telah disumbangkan oleh azwaj, isteri-isteri Nabi, ummahatul mu'minin, ibu-ibu orang beriman, ialah mereka telah merekodkan, meriwayatkan hadis-hadis sama ada apa yang mereka tengok, apa yang mereka dengar, yang mereka lalui sepanjang hidup bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu di antara kelebihan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempunyai isteri yang ramai, mereka ini ialah rawi hadis. Mereka tengok apa yang Nabi lakukan di dalam rumah, mereka melihat apa yang Nabi lakukan sepanjang hidup baginda seharian, maka mereka menyampaikan kepada kita. Sebab itu kita akan dengar hadis-hadis Nabi daripada an ummil mukminin, daripada ibu orang-orang beriman, daripada Aisyah, daripada Hafsah, daripada Zainab. Ini semua adalah sambungan daripada kelangsungan ilmu-ilmu yang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan selepas daripada kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat akan datang bertanya kepada isteri-isteri Nabi tentang hadis-hadis yang mereka tak tahu. Kerana tidak ada orang yang paling dekat dan hampir, yang paling mengetahui tentang kehidupan Nabi selain daripada isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan perkara-perkara yang sulit
hubungan suami isteri, watak, perilaku, akhlak, sikap yang ditunjukkan, yang dilakukan oleh Nabi, yang semuanya itu memberikan faedah hukum. Bagaimana Nabi mandi junub, bagaimana Nabi bersama dengan isterinya, bagaimana Nabi bermuamalah dengan anak-anak dan keluarganya, kesemuanya itu ada faedah hukum yang memberikan sumber agama. Maksudnya rojokkan kepada tindak tanduk Nabi itu menjadi syariat kepada kita, menjadi hukum. Perbuatan Nabi itu hukum kepada kita. Jadi dia datang daripada jalur isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini menunjukkan juga kepada kita apabila isteri-isteri Nabi menyampaikan hadis atau meriwayatkan hadis, itu menunjukkan satu lagi pengajaran kepada kita, tanggungjawab seorang suami ialah mengajar agama dan menyampaikan ilmu kepada isteri-isterinya. Kerana Nabi SAW telah menunjukkan contoh bagaimana isteri-isteri baginda mendapat ilmu adalah hasil daripada didikan, asuhan yang diajar oleh Nabi SAW. Pernah berlaku dalam satu peristiwa, apabila Nabi balik, sebelum tu Nabi keluar, isteri dia duduk berzikir lepas daripada subuh. Nabi balik daripada masjid dah duha, lama isteri dia duduk atas tingkap sejadah, salah seorang daripada isteri baginda. Kemudian Nabi SAW bila balik daripada masjid, tengok dia duduk atas tingkap sejadah, duduk berzikir lagi. Kemudian Nabi bercakap, ajar, menyampaikan ilmu. Nabi kata kepada isteri dia tu, mahukah engkau aku beritahu, aku mengajar kepada engkau suatu kalimah yang jika engkau membacanya, pahalanya melebihi daripada apa yang kau baca daripada pagi tadi sampai sekarang. Kemudian Nabi bagi tahu apa yang nak dibaca. Subhanallah wa bihamdih adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih. 3 kali selepas subuh. Nabi tak pernah tinggal. Subhanallah wa bihamdih adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimati. Baca 3 kali selepas subuh. Nabi kata kepada isteri dia tadi ni, kau duduk daripada lepas subuh sampai duha, banyak kau baca. Dengan 3 bacaan ini menyamai lebih daripada pahala apa yang kau baca tadi. Besarnya zikir subhanallah wa bihamdih adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arshi wa midada kalimati. Dan isteri dia pun amal. Jadi apabila Nabi ajar isteri dia riwayatkan kepada kita sampai ilmu tersebut. Ini menunjukkan tuan-tuan pentingnya seorang suami juga tafaqquh fid din. Dia mendalami agama untuk apa? Untuk dia mengajar kepada anak dan isteri dia. Baik. Daripada Aisyah radhiyallahu anha, Allah meridai dia dan ayahnya, wa an abiha, dia kata aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dharariyul mu'minin, tentang zuriat, tentang keturunan anak-anak orang beriman yang mati ketika kecil, yang meninggal ketika kecil ni. Soalan dia berhubung dengan anak-anak orang Islam yang meninggal ketika kecil, belum baligh, masih kanak-kanak lagi. Hadirin mukminin, antara ujian yang besar yang Allah Azza wa Jal berikan kepada kita, dan kita minta supaya Allah Ta'ala tidak menguji kita di luar daripada kemampuan kita, ialah Allah mengambil anak-anak kita ketika masih lagi dalam usia yang kecil. Bahkan ganjarannya sangat besar. Anak-anak yang meninggal ketika kecil akan memberikan syafa'ah, pertolongan, menyelamatkan ibu dan ayahnya daripada neraka. Mereka akan membawa, menarik tangan-tangan ayah mereka untuk masuk ke dalam syurga. Bahkan dalam satu hadis, Nabi SAW menceritakan kepada kita, Allah bertanya kepada malaikat,
ketika engkau mengambil kekasih hati hamba-Ku, yakni anak yang dia cinta dan dia kasih, apa yang dia lakukan? Allah wa huwa a'lam. Allah bertanya kepada malaikat, masa engkau mengambil nyawa, mencabut nyawa anak yang dia sayang, anak yang dia kasih, apa respon hamba Aku? Dia marah, dia tak puas hati, dia mengeluh, dia ingkar. Apa yang dia lakukan? Lalu dijawab oleh malaikat, wa huwa a'lam, Allah lebih mengetahui. Malaikat kata dia redha, dia menerima ketentuan dan ketetapan engkau, dia pasrah. Maka Allah Azza wa Jalla bagi tahu kepada malaikat, sesungguhnya Aku redha pada hamba-Ku dan disediakan untuknya syurga, kerana dia menerima takdir Aku yang sangat berat itu. Banyak hadis-hadis tentang kelebihan orang yang diuji dengan kehilangan anak yang masih kecil. Hadirin mukminin, kemudian kita sambung. Faqala, lalu dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hum min abaihim, mereka akan mengikut ibu bapa mereka. Yakni kalau anak tu mati ketika kecil sebagai seorang muslim, mereka akan mengikut agama bapa mereka dan mereka akan masuk ke dalam syurga. Walaupun mereka tidak sempat beramal, walaupun mereka tidak melakukan apa-apa amalan, kerana mereka masih kecil. Hadirin mukminin, lalu Aisyah rasa macam agak kehairanan. Dia sambung tanya, faqultu, maka aku berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, bila amal masuk syurga atau selamat tanpa amalan? Qal, Allahu a'lamu bima kanu amilin, Allah mengetahui apa yang mereka amalkan. Maksudnya Nabi serahkan, Nabi kata Allah Maha mengetahui apa yang akan mereka lakukan. Ada suatu dialog yang disandarkan kepada Abul Hasan Al-Asy'ari. Kalau tak silap saya, dia berdialog dengan ayah tirinya Abul Ali Al-Jubba'i tentang tiga situasi atau dua situasi. Seingat saya lah, Abul Hasan Al-Asy'ari berdialog dengan ayah tiri dia. Ayah tiri dia ni Mu'tazilah. Dan kita tahu Abul Hasan Al-Asy'ari pada peringkat awalnya dia mengikuti aliran ayahnya Mu'tazilah, Abul Ali Al-Jubba'i. Dia menimbulkan satu soalan, satu isu, iaitu di mana kesudahan orang lelaki dewasa yang melakukan dosa? Di mana tuan-tuan? Satu orang lelaki dewasa yang telah menjalani kehidupannya mungkin 30-40 tahun dengan dosa-dosa yang begitu besar, bergelumang dengan maksiat, akhirnya kehidupan dia apabila dia dibangkitkan esok di sisi Allah, dia pergi mana? Dia pergi mana? Lalu dijawab oleh Abul Ali Al-Jubba'i ini, dia kata sebab di sisi Mu'tazilah, di sisi Khawarij, Mu'tazilah dan Khawarij ni dia ada satu fikrah. Apa dia? Orang yang melakukan dosa besar, kesudahannya adalah neraka. Orang yang buat dosa besar confirm neraka. Buat dosa besar confirm neraka. Sedangkan ahli sunnah wal jamaah, apa dia kata? Dia tak kata confirm neraka. Orang yang melakukan dosa besar walaupun dia tidak bertaubat,
tetapi dia muwahhid, dia mempunyai akidah yang betul, tapi dia terlibat dengan dosa besar, apabila dia mati, kesudahannya di sisi Allah. Allah kalau nak boleh azab dia dengan dosa yang dia lakukan, dan Allah kalau nak boleh ampunkan dia dan masukkan dia ke dalam syurga tanpa diseksa, di bawah kehendak Allah. Berbeza dengan Khawarij. Sebab itu kalau satu orang mati berzina, mencuri, berjudi, Khawarij, Mu'tazilah, dia satu geng. Yang ni neraka. Tapi ahli sunnah, kalau kawan tu mati buat dosa besar, tapi dia Muslim, mukmin, cuma dia fasik, cuma dia terlibat dengan dosa besar di atas kelemahan dia dan sebagainya, kita kata Allah akan uruskan. Tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah. Masyiatillah. Apa yang Allah nak? Insya'a, jika Allah nak, Allah azab dia. Pasal dia buat dosa. Insya'a, kalau Allah nak, Allah boleh ampun. Fa'alul lima yurid, Allah boleh buat apa yang dia nak. Di sisi ahli sunnah kita tak tahu, pasal itu kita kata serah kepada Allah. Mudah-mudahan dia masuk syurga, mudah-mudahan Allah ampun. Tapi nak kata confirm syurga, kita tak tahu. Timbul soalan, kalau kawan ni yang tua ni mati, dia buat dosa, dia masuk neraka. Okey. Soalan kedua, kalau satu budak mati kecil, dia masuk apa? Okey, sebelum pergi kat budak, kita pergi kat orang tua yang baik dulu. Orang tua jahat pergi mana? Pergi neraka. Orang tua baik pergi mana? Pergi syurga. Okey, mai tang budak. Budak ni jahat pun tak, baik pun, pasal dia tak ada buat apa, tak ada nak mula hidup, mati, dia pergi mana? Dalam riwayat tu seingat saya syurga. Okey, timbul soalan, adil tak? Adil tak? Okey, hak yang tua masuk neraka tadi, mudahnya saya sebut tua ni maksudnya dia dah besar, dah boleh pilih sendiri apa dia. Pasal apa hak yang tak buat apa masuk syurga? Pasal apa budak yang tak buat apa ni masuk syurga? Sebab dia tak buat dosa. Allah Ta'ala ambil dia ketika kecil, dia tak buat dosa, dia masuk syurga lah. Okey, pasal apa saya masuk neraka? Pasal hang buat dosa. Pasal apa tak bagi saya mati masa kecil? Pasal apa biar saya tua macam ni? Pasal apa bagi saya hidup lama? Bila bagi saya hidup lama, bagi saya besar, saya akan buat dosa. Pasal apa tak ambil saya macam budak tu? Tak adil lah untuk saya. Tuan-tuan, kalau dibagi pilihan, nak tua besar buat dosa ke, atau nak mati kecil tak ada buat apa masuk syurga? Seperti mana Allah tahu kata budak tu akan buat apa bila besar, Allah juga tahu apa yang saya akan buat. Jadi sepatutnya saya pun mati kecil macam budak tu, senang, saya tak ada buat apa. Tapi bila saya diizinkan besar, panjang, dah tua, dah boleh buat pilihan, saya buat dosa. Saya buat dosa, saya masuk neraka. Yang dia ni untunglah, pasal apa? Pasal dia besar, dia buat pahala. Yang naya saya. Jawapan yang diberikan oleh Abul Ali Al-Jubbai ini tidak memuaskan hati Abul Hasan Al-Asy'ari. Kerana dia kata tak adil lah bagi. Sebab itu kita ahli sunnah, kita tak kata yang tua tu masuk. Tuhan akan nilai, serah pada Allah. Yang budak yang mati, yang Islam, yang tak ada buat apa tadi, kita juga akan bersoal. Tuan-tuan, kita tolak tepi hadis, kita tolak tepi riwayat tu, kita buat contoh. Tuan-tuan puas hati ya? Ni bukan hak tu hidup kita.
satu orang buat kerja teruk-teruk tak dapat apa, ataupun satu orang buat kerja teruk-teruk dapat RM50, macam ni lah. Tuan-tuan lah ni dilantik sebagai tok bilal masjid, tok imam masjid. Contoh masjid lah, pasal tuan-tuan duk main masjid. Bukan nak kata kat orang masjid dah main masjid, saya buat contoh lah. Boleh okey. Tuan-tuan pegawai masjid dapat allowance RM1. Pegawai A dengan pegawai B. Pegawai A ni mai bertugas, mai kerja apa semua, dapat RM100. Pegawai B ni tak mai, tak kerja, ponting, tuang pun dapat RM100. Puas hati tak? Kawan yang besar buat amal ni, dia pun tak puas hati dengan budak tu. Dia kata aku buat amalan, aku masuk syurga, padahal yang hang tak buat apa, hang pun boleh masuk. Kalau kita nak petikai lah, kalau kita nak argue, boleh argue. Macam tuan-tuan, aku kerja teruk, aku tak pernah ponting pun dapat RM100. Dia ni tak pernah mai pun, ponting muka pun tak nampak, pun dapat RM100. Lagi sakan hak yang tak buat apa, pi buat jahat pun dapat RM100. So Mu'tazilah ni dia guna akal kan? Tuan-tuan nampak kepeningan soalan tadi. Kalau kita tahu kata kawan ni dia besar esok dia nak buat jahat, mati kecil-kecil, dia masuk syurga. Dia mungkin boleh argue untuk diri dia. Saya pun tak mau hidup besar-besar ni, saya pun mau mati awal kalau boleh masuk syurga. Dikatakan ini dialog yang mula mencetuskan perubahan kepada Abul Hasan Al-Asy'ari, seperti mana yang ada dalam riwayat-riwayat yang ada. Tapi saya nak sebut di sini tuan-tuan, Aisyah tanya bila amal, artinya adakah budak tu akan masuk ke dalam syurga tanpa dia melakukan amalan, tanpa dia tak diuji dengan kehidupan. Kita telah teruji, dia tak teruji. Dia kecil-kecil dia masuk syurga. Okey. Sebab itu tuan-tuan, kalau kita nak baca, tuan-tuan boleh baca sendiri, ada. Semua ada. Khulasah kaulnya, di sisi ahli sunnah, ulama berbeza pendapat kepada 3 pendapat dalam hal anak-anak kecil ni. Panjang lah dalil-dalil dia ada. Sekali kalau kita dah lalu, kita lalu. Tapi sebelum saya takut kita tak sempat nak lalu, saya sebut terus kesimpulan. Selalu kesimpulan ni di hujung, tapi kita bubuh terus yang kan. Senang tuan-tuan pun tak payah pening. Kesimpulannya ada 3 pendapat. Kaul yang pertama, semua ni adalah kaul ahli sunnah. Semua adalah pandangan ahli sunnah. Kaul yang pertama, ada di kalangan ulama yang mengatakan budak yang meninggal sebelum baligh, sebelum mukallaf, sebelum dibebankan dengan hukum syarak, yang tidak dicatatkan dosa pahala, mereka adalah ahli syurga. Itulah pandangan pertama. Kalau orang tanya budak mati 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun ni pergi mana? 9 tahun mati lemah, mati aksiden, mati apa semua ni? Syurga. Kerana mereka tidak ada dosa dan mereka tidak dikenakan hukuman. Tidak ada taklif. Mereka bukan mukallaf. Mereka tak baligh. Mereka tak ada catatan lagi. Syurga. Pandangan yang kedua ada disebut ada disebut bahawa Allah Azza wa Jal akan memutuskan. Pandangan yang kedua ni dia tawaqquf. Kalau kita tengok pandangan yang ketiga ialah ulama yang mengambil sikap tawaqquf dan menyerahkan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Nampak? Akan diuji. Ya, okey. Pandangan ini menyamakan kanak-kanak yang belum beramal dengan satu kelompok yang dia panggil ahlul fatrah. Okey. Apabila mati satu nabi, sebelum datang lagi satu nabi, period tu tak ada nabi. Ahlul fatrah. Dia ada 3-4 golongan yang akan diuji. Bukan saja kanak-kanak yang kecil ni,
yang akan diuji di akhirat ni, yang pertama ahlul fatrah, yang kedua orang yang gila. Yang gila ni yang tak ada akal ni juga tak free of charge, dia juga akan diuji. Sebab dalilnya apa? Allah Azza wa Jalla sebut dalam Quran, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Kami tidak akan azab, tak akan seksa, tak akan hukum suatu kaum hatta nab'atha rasula, sehingga kami hantar rasul. Artinya macam mana nak hukum mereka? Ilmu tak sampai, hidayah tak sampai, dan Allah tak akan hukum kalau seseorang tidak akan dihukum sehingga iqamatul hujjah, sehingga kita kena terang dekat dia dulu. Sebab itu orang yang tak sampai hidayah kat dia, tak sampai ilmu kat dia, dia duduk dalam hutan mana apa semua, dia pun tak tahu apa dunia ni apa semua, dia hanya membesar, dia tahu pokok hidup ikan dia apa semua tak. Tapi saya tak tahulah zaman lah ni ada tak ada orang macam tu kan. Zaman mungkin paleolitik, mesolitik, neolitik apa semua, zaman batu apa semua tu tak ada agama, depa ni akan diuji. Termasuk juga orang yang tak sampai kepada mereka ilmu ni lah. Termasuklah juga kanak-kanak yang mati dalam keadaan tak balik ni. Termasuklah kanak-kanak musyrikin. Pasal kalau kita nak hukum kanak-kanak musyrikin, tuan-tuan, okey, satu hujah. Macam mana mereka dihukum, macam mana mereka diuji, macam itulah. Dalam hadis tu Allah Subhanahu Wa Taala sediakan satu bayangan neraka. Allah Ta'ala suruh masuk. Pasal apa dia suruh masuk? Nak uji sama ada mereka patuh tak patuh dengan perintah Allah. Masa tu semua dah okey dah. Yang buta nampak, yang gila celik, yang cerdik apa semua, budak-budak dah boleh fikir, semua dah okey. Tak ada halangan, tak ada mawani', tak ada penghalang. Dulu aku gila, dulu aku budak-budak, dulu aku tak ada ilmu, tak sampai maklumat. Apa? Ahlul fatrah. Tak ada nabi mai habaq apa-apa kat aku. Okey, sekarang hangpa semua tak ada alasan dah. Allah kata, okey, aku nak suruh hangpa, nak suruh, nak perintahkan hangpa, terjun api ni. Depa tak mau. Artinya depa memang bantah. Dia depa masuk. Siapa yang terjun, api itu ialah syurga. Cuma saya nak cerita kat tuan-tuan. Apa dia? Memilih untuk menjadi anak siapa ni ialah benda yang bukan kita pilih. Tuan-tuan kena ingat satu kaedah. Allah dia tak akan azab benda yang kita tak ada hak dan ruang untuk memilih. Pasal itu Allah tak azab berdasarkan warna kulit. Hang masuk neraka pasal apa? Pasal aku hitam. Hang masuk neraka pasal apa? Pasal aku gemuk. Hang masuk neraka pasal apa? Tak, pasal benda tu beyond control. Bukan kita yang pilih. Tuan-tuan beranak main hitam, putih, kelabu, Allah dia tak hukum benda yang kita tak boleh pilih. Bukan kita yang pilih. Dia yang pilihkan untuk kita, takkan dia nak hukum benda yang. Pasal tu tak masuk neraka kerana India. Pasal apa hang masuk neraka? Pasal saya India. Dah. Bangsa pun kita tak pilih. Nak jadi Arab, nak jadi Melayu. Pasal apa hang jadi Melayu? Dulu malaikat tanya dah kat aku, nak jadi Arab ke jadi Melayu? Aku tak boleh duduk jadi Arab. Pasal Arab makan roti, aku jenis makan nasi lauk ni, aku pilih Melayu. Oh, clear. Pasal apa hang jadi Cina? Aku duduk tengok Cina ni macam pandai menega sikit, cerdik sikit, nampak macam Cina yang banyak kaya. Aku abang kat malaikat jadi Cina. Kita tak boleh pilih. Pasal tu kita tak masuk neraka kerana beranak jadi anak India, anak Hindu, beranak jadi anak Buddha, beranak jadi anak Islam adalah sesuatu yang luar daripada pilihan kita. Tak tahulah kalau tuan-tuan ingat lagi malaikat bertanya, nak jadi Islam ke Hindu ke apa? Islam kena puasa tu. Ada yang tak puasa. Tak puasa lain pada Islam, yang tak ada puasa lah, yang semayang pun tak ada tu. Kita tak pilih. So bila kita tak pilih, di atas keadilan Tuhan, di atas keadilan Tuhan, apa dia? Tuhan tak akan hukum lah. Sebab itu Allah mula menghukum manusia apabila dia boleh buat pilihan.
dia memang dilahirkan, ditentukan lahir sebagai orang bukan Islam, tapi setelah dia besar, dia mendapat maklumat, dia mendapat hidayah, dia mendapat segala pengetahuan, masa tu dia boleh buat pilihan, dia memilih untuk kekal sebagai bukan Islam di atas pilihan dia. Masa ni dia kena. Tapi kalau kita tengok hadis ni, isu dia apa? Tapi saya dapat tuan-tuan faham mana? Tapi isunya di sini apabila Nabi kata hum min abaihim, depa ikut bapak depa. Pasal tu Aisyah timbulkan soalan. Aisyah kata, macam mana depa ikut bapak depa? Yang Islam dia apa kebaikan pun dia tak buat. Yang musyrikin apa benda syirik pun dia tak buat. Apa satu pun dia tak tahu. Dia pi tu pasal dia ikut pak dia. Tapi Nabi kata mereka ikut bapak mereka. Dan kita juga baca dalam hadis, kullu maulud yulad 'alal fitrah. Setiap anak itu dilahirkan di atas fitrah. Fa abawaih, dan ibu bapaknya lah yuwahidani, yumajjisani atau yunassirani, yang menjadikan dia Yahudi, bapak dia yang menjadikan dia. Jadi apa yang bapak dia jadikan, dia tak tahu apa, dia tak salah lah. Tuan-tuan. Jadi baik. Pertama, qaul yang pertama tu dia kata semua budak yang mati Islam kan masuk syurga. Bahkan dalam hadis Nabi SAW bagi tahu bahawa mereka anak-anak yang sedang meninggal dunia ketika ini, yang meninggal dunia ni sedang dijaga oleh Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Kalau tuan-tuan tengok ada di dalam hadis ni seperti mana yang dimasukkan oleh penulis pada muka surat tentang Nabi Allah Ibrahim sedang menjaga mereka. Sebagai dalil, tuan-tuan tengok pada muka surat 159. Hadis keempat ialah hadis Nabi diperlihatkan di dalam mimpinya. Yang ni yang kalau tuan-tuan orang tanya di mana kanak-kanak yang meninggal ketika kecil, sedang di dalam asuhan dan jagaan Nabi Allah Ibrahim. Jadi tuan-tuan boleh guna ayat ni jugalah. Pergi tengok ada keluarga adik-beradik yang anak dia mati kecil, mati beranak, mati gugur, mati apa-apa yang masih kecil lagi lah. Kalau yang dah tua-tua tu dak lah. Ni kawan mati umur 70, tak apa, sabar. Tok Wan hang dalam jagaan Nabi Ibrahim. 7 tahun betul lah, 70 tahun Nabi Ibrahim mana nak jaga? Tengok. Dia kata wa ammar rajul at-tawil alladhi ra'aita fi ar-rawdah fa innahu Ibrahim alaihi salam. Wa ammal wildan alladhina hawlahu fa kullu mauludin mata ala fitrah. فقال بعض المسلمين يا رسول الله وأولد المشركين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأولاد المشركين. Nampak? Hadis ni lagi sakan. Nabi tanya dekat malaikat Jibril, siapa dia lelaki yang aku tengok tinggi tu? Lepas tu ada budak ramai-ramai tu dalam taman. Masa tu Nabi tengok banyak benda lah. Nabi tengok orang kena hempuk dengan batu, orang yang kena katuk, orang kena bakar, macam-macam Nabi tengok. Antaranya salah satu pemandangan yang Nabi tengok dalam mimpi dia tu, dia nampak satu laki-laki tinggi. Yang seronoknya dia tanya, siapa dia ni? Apa dia ni? Malaikat kata intaliq, jalan. Last sekali baru malaikat cerita yang kena hempuk kepala tadi yang tak semayang, bila azan tak semayang, yang kena koyak mulut tadi orang yang cakap bohong, keluar rumah cakap bohong, orang yang duduk dalam sungai minum darah tadi orang yang makan riba. Orang yang tinggi hang nampak panjang tu Nabi Ibrahim. Budak-budak yang ramai tu wildan, budak-budak yang ramai duk keliling kelalang duk main tu, mereka ialah budak yang mati mata ala fitrah, yang mati kecil. Tu dalam hadis ni kata mata ala fitrah, yang mati ketika kecil. Sahabat tanya, anak orang musyrikin pun masuk juga? Nabi kata anak orang musyrikin pun masuk. Maksudnya lah ramai-ramai tu ada budak-budak kanak-kanak orang Islam dan ada sebahagiannya kanak-kanak musyrikin. So pandangan yang mengatakan bahawa bukan sahaja anak orang Islam, anak orang musyrikin kalau mati sebelum balik mereka juga masuk Islam, masuk syurga, berdasarkan hadis ni. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad daripada Samurah bin Jundub. Hadis ni sahih.
So nampak? Sebab itu dia bawa hadis ni dalam ni pasal nak bagi clear. Tapi panjanglah cerita dia kan. Baik. Tuan-tuan tengok pada muka surat 156. Kita ambil sikit lagi. 156. Ulama sepakat tentang anak-anak orang Islam yang meninggal ketika masih kecil akan dimasukkan ke dalam syurga. Nampak saya kata tadi? Ulama sepakat anak-anak orang Islam akan masuk ke dalam syurga ketika mereka meninggal ketika kecil. Namun begitu, mereka berselisih pendapat tentang anak-anak orang kafir bila mereka meninggal ketika kecil. Pendapat pertama ialah mereka termasuk di kalangan ahli syurga. Itu yang saya kata khilaf tadi ni. Anak-anak orang Islam masuk syurga. Anak-anak orang kafir yang mati ketika kecil, khilaf di sisi ulama. Pandangan yang pertama, mereka kata termasuk daripada kalangan ahli syurga. Sama juga. Antaranya hadis Nabi Ibrahim tadilah. Antara yang berpendapat sedemikian Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Nampak? Dalilnya apa? Tuan-tuan tengok ayat yang saya baca tadi. Pasal apa kita kata anak orang musyrikin pun masuk syurga juga walaupun mereka mati sebagai anak musyrik, anak Buddha, anak Hindu, anak Kristian, anak Yahudi, masuk Islam, masuk syurga. Pasal apa? Dalilnya dalam surah Al-Isra ayat 15 tadilah, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula, kan? Wala tadhiru waziratun wizra. Banyaklah dalil yang menunjukkan apa? Tuhan tak akan hukum budak-budak yang belum baligh. Kan? Nampak? Okey. Kemudian kalau kita tengok pandangan yang kedua. Pandangan yang kedua dari muka surat 158. Tuan-tuan tengok hadis yang kedua. Daripada Iyad bin Himar Al-Mujashi'i anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, pada satu hari di dalam khutbahnya, ketahuilah sesungguhnya Tuhanku telah memerintahkan aku supaya mengajarkan kamu sesuatu yang kamu jahil sebagaimana dia ajarkan pada aku hari ini. Setiap harta yang aku berikan kepada seorang hamba adalah halal. Sesungguhnya aku ciptakan semua hamba-Ku sebagai orang yang berada di atas agama yang lurus, dan mereka akan didatangi oleh syaitan, lalu syaitan menarik mereka dari agama mereka. Tengok huraian dia. Hadis ini menunjukkan bahawa anak-anak dilahirkan dalam keadaan sebagai seorang Islam, kemudian ditarik oleh syaitan dari agama mereka ketika mereka dilahirkan, iaitu Islam. Namun begitu, jika mereka menurut kehendak syaitan, maka mereka dikira bersalah setelah mereka baligh. Maksudnya setelah mereka baligh. Jelas kepada kita dalam isu ini pandangan yang mengatakan bahawa mereka juga dikira sebagai muslim. Nampak? Okey, itu baru pandangan yang pertama. Dan kalau kita tengok pandangan yang ketiga, kalau tuan-tuan tengok pandangan yang ketiga saya kata tadi, hadis Aisyah ni nak faham macam mana? Mereka tawakuf. Mereka tak kata masuk syurga dan mereka tak kata masuk neraka. Kalau tanya anak Hindu mati macam mana, anak Buddha mati macam mana, mereka tak kata apa. Tawakuf. Apa yang mereka kata? Mereka serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab apa? Sebab Nabi kata tadi, ada hadis juga yang Nabi kata, di samping hadis-hadis yang kita baca tadi, ada hadis yang kata apa? Allah akan nilai berdasarkan bapa-bapa mereka. Kan? Okey. Jadi apakah pandangan kita dalam hal ni? Wallahu ta'ala a'lam. Dan kalau kita tengok juga pada pandangan yang disebut oleh cikgu tadi, ada, iaitu pandangan yang keempat pada muka surat 164 pun ada. Dia sebut 164 pada pandangan yang keempat. Tuan-tuan tengok. Akhir kita baca sikit lagi. Golongan keempat berpendapat bahawa anak-anak musyrikin akan diuji dahulu pada hari kiamat. Selepas itu mereka akan diputuskan oleh Allah sama ada diazab ataupun tidak. Nampak? Ini ialah pandangan keempat, bahawa mereka akan diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kesimpulannya tuan-tuan, adapun anak-anak orang Islam sepakat di kalangan ulama mereka akan selamat dan masuk syurga. Adapun anak-anak musyrikin, anak-anak orang bukan Islam, kafir, mereka ada beberapa pendapat di kalangan para ulama, berbeza pendapat. Kita tak tahu
nak nak cenderung pada mana-mana pendapat. Cuma kita kata wallahu taala a'lam. Allah Subhanahu wa taala Maha adil dan dia akan membuat keputusan yang adil. Kan? Kalau tuan-tuan kata saya cenderung pada pandangan pertama berdasarkan dalil, wallahu a'lam, boleh juga. Iaitu mereka juga akhirnya akan masuk syurga. Tapi kalau tuan-tuan kata saya serahkan ini urusan ini kepada Allah Taala, Allah akan uji mereka. Kalau mereka lulus ujian di akhirat, mereka akan masuk syurga. Itu sebagai bentuk keadilan. Itu juga disokong oleh dalil-dalil yang khilaf mu'tabar. Semua ada dalil di dalam bab ini. Wallahu taala a'lam. Mudah-mudahan pencerahan ini dapatlah menjawab. Kadang-kadang orang timbulkan isu budak-budak bukan Islam yang meninggal, ke mana kesudahan mereka? Dan kalau kita baca dalam hadis-hadis ini menjelaskan kepada kita. Wallahu taala a'lam. Aqulu ma sami'tum astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.